Untuk seterusnya, saya persilakan Yang Berhormat Ustaz Fadli Syari, Ketua Dewan Pemuda PAS Pusat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah alla taqafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sadaqallahul azim. Yang bermaksud sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka beristiqamah, diturunkan kepada mereka malaikat untuk menyatakan kepada mereka, jangan engkau takut dan jangan engkau bimbang, bergembiralah kamu dengan syurga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih kepada Tuan Pengurusi Tetap, Yang Berhormat Tuan Datuk Seri Presiden dan seluruh pimpinan Parti Islam se-Malaysia PAS, para perwakilan dan para pemerhati yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah, Dewan Pemuda PAS Malaysia tampil ke pentas penggulungan ini untuk menyatakan beberapa perkara di atas beberapa topik. Yang pertama di antara perkara yang telah disentuh oleh para perwakilan ialah berkenaan dengan undi 18 tahun, yang merupakan satu topik yang cukup mencabar, satu cabaran yang perlu disahut oleh Parti Islam se-Malaysia PAS. Di bawah agenda ini, kami menggariskan beberapa persiapan yang perlu untuk dilakukan, bukan sekadar oleh pemuda, tetapi seluruh para perwakilan di seluruh negara yang akan pulang ke kawasan masing-masing. Persiapan yang di antara lain yang telah digariskan oleh unit milenial yang diletakkan di bawah kepimpinan Dewan Pemuda PAS Malaysia. Saya sebelum ini diletakkan sebagai pengurusi Sekretariat Pengundi Muda di atas nama Timbalan Ketua Dewan Pemuda PAS Malaysia. Kita telah menggariskan beberapa strategi yang akan diteruskan sehingga kepada pintu PRU 15. Yang pertama ialah berkenaan dengan penguasaan media massa yang tuntas. Dan ia perlu meliputi bukan sekadar media massa cetak, tetapi media massa elektronik dan media massa yang juga dikuasai oleh anak-anak muda, terutama di Twitter, Facebook, Instagram, Clubhouse dan sebagainya. Yang kedua, pemantauan terhadap penculaan. Penculaan hendaklah dijalankan setiap masa, mengambil kira sejarah kerajaan negeri Kelantan yang kita telah sebut berulang kali bahawa Kelantan berjaya dipertahankan pada tahun 2008 ialah kerana gerak kerja pilihan raya dan gerak kerja penculaan. Pada tahun 2004 kita hilang Terengganu dan Kelantan pada masa itu hampir jatuh dengan majoriti 3 kerusi. Kemudian menjadi 1 kerusi dalam pilihan raya kecil yang berikutnya. Menjelang tahun 2008, ketika PRU 2008, pada ketika itu ia bukan gelombang penolakan pengundi Melayu terhadap UMNO, tetapi ia gelombang penolakan non-Malay voters, pengundi bukan Melayu, yang menyebabkan Selangor, Pulau Pinang, Perak jatuh kepada pembangkang. Tetapi Kelantan berjaya dipertahankan dengan bergaya. Kenapa? Kerana selain daripada gerak kerja pergantungan kepada Allah Subhanahu wa taala, ialah kerana gerak kerja pilihan raya dan juga penculaan. Justru kalau ingin menang pilihan raya, kita semua hendaklah pulang ke kawasan masing-masing, jalankan gerak kerja penculaan. Ini paling penting. Pertambahan pengundi ini suatu perkara fenomena yang perlu untuk kita hadapi, tuan-tuan sekalian. 5.7 juta pengundi baru masuk ke daftar pengundi, yang dalam keadaan kita tidak dapat meneka bagaimanakah kecenderungan mereka untuk membuat pilihan dalam pilihan raya umum yang akan datang. Yang berikutnya ialah tawaran yang menarik. Kita mencadangkan kepada Parti Islam se-Malaysia PAS, pihak pusat, insya-Allah kita boleh gariskan tawaran-tawaran yang menarik, khususnya untuk anak-anak muda, di dalam memikat mereka untuk menyertai kita dalam PRU yang ke-15 yang akan datang. Anak muda mereka berfikir tentang isu bagaimana nak beli rumah, bagaimana nak mendirikan rumah tangga, bagaimana nak beli kenderaan, bagaimana nak melangsaikan hutang-hutang pengajian mereka, bagaimana nak memulakan kehidupan. Itu topik anak muda.
Justru tawaran yang menarik daripada Parti Islam Malaysia PAS perlu untuk digariskan bagi memastikan kita berjaya menarik undi anak muda insya-Allah. Yang berikutnya ialah integriti. Alhamdulillah, kita merupakan satu-satunya parti yang paling berintegriti di bumi Malaysia ini. Tidak ada mana-mana parti selepas PRU yang ke-14 yang lepas yang berjaya mempertahankan semua ahli parlimen dan adunya daripada melompat ke parti yang lain. Sebut saja mana parti, akan ada sama ada ahli parlimen maupun adunya yang melompat. Tak perlu saya sebut ada ahli parlimen dan adunya melompat beberapa kali melompat sehingga menjatuhkan kerajaan demi kerajaan. Alhamdulillah, sebuah parti yang dilihat paling berintegriti ialah Parti Islam Malaysia PAS, dan integriti inilah yang menjadi suatu modal untuk kita pertahankan kemenangan kita dan membawa masuk PAS dengan langkah bergaya ke Putrajaya insya-Allah. Para perwakilan yang saya kasih sekalian, kemudian dalam isu MN, PN dan sebagainya, ada perwakilan yang menyebut bagaimana hala tuju kita untuk menuju pilihan raya umum yang akan datang. Maka pemuda ingin menjelaskan kepada semua perwakilan yang ada, pemuda akan sentiasa berdiri teguh dengan keputusan pendirian yang diambil oleh Yang Berhormat Tuan Guru Datuk Seri Presiden yang mewakili institusi Presiden. Ini bukan masa untuk berteka-teka tentang hala tuju. Kita punya nakhada yang jelas. Kita berada dalam pelayaran, bukan pelayaran yang tenang, tetapi lautan yang penuh bergelombang. Bagi mandat kepada Presiden untuk menentukan hala tuju parti yang membawa nama institusi Presiden insya-Allah. Tidak perlu ramai yang nak bercakap tentang hala tuju. Ini orang tu nak tulis, orang ni nak tulis, orang tu nak bicara, orang ni nak bicara. Berapa ramai nakhada dalam parti ni? Ini isunya. Sebab itu tuan-tuan pemuda bukan nak mengkudus, memaksumkan mana-mana institusi, tetapi dalam hal kita berlayar di atas lautan yang sedang bergelombang, bagi kepercayaan kepada satu nakhada untuk mengemudi, kerana beliau boleh nampak, boleh tahu apakah di manakah ikan jerung, di manakah lautan, di manakah taufan. Kalau semua nak jadi juru runding kepada parti, kita bimbang akan ada negosiator yang akan ada perunding-perunding yang menjual nama parti untuk kepentingan peribadi. Sahabat yang saya kasih sekalian, saya yakin bagi mandat kepada Majlis Syura, bagi mandat kepada ahli jawatan kuasa PAS Pusat, insya-Allah kita di bawah pemuda bersedia menjadi galang ganti, bertempur darah di medan perjuangan demi insya-Allah membawa nama parti ke Putrajaya insya-Allah. Sahabat-sahabat yang saya kasih sekalian, inilah kesetiaan kita kepada parti insya-Allah. Tak kira tuan-tuan yang dirahmati Allah, soal menang kalah ini ialah soal di tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan bimbang kita tidak tinggalkan medan perjuangan. Umpama Manchester United kalah 5-0, 2-0 sekalipun, kita terus setia dengan Manchester United. Sebab meraihkan sebahagian besar ahli jawatan kuasa ini, dan saya menang kerana undi mereka. Sahabat yang saya kasih sekalian, jangan gelojoh untuk mencari ataupun jangan gelojoh untuk meletakkan segala-galanya agenda. Saya sentiasa menyebut kata-kata Umar bin Abdul Aziz kepada anaknya. Ketika anaknya datang berjumpa dengan Umar bin Abdul Aziz, "Ya abati, law anni fi makanika ma khashitu fillahi ahada." Kata anak Umar bin Abdul Aziz, "Wahai ayahanda kesayanganku, kalau aku berada di tempat kamu, aku tidak akan takut kepada Allah kepada sesiapa pun dengan di atas nama Allah Subhanahu Wa Taala. Aku tak akan takut kepada sesiapa di atas nama Allah. Aku akan buat semua perkara yang telah kita impikan sebelum daripada ini." Apa kata Umar bin Abdul Aziz? "Ya bunayya la ta'jal ya bunayya. Inna Allah zammal khamra marrataini fil Quran wa harramaha fil marrati salisah." Kata Umar bin Abdul Aziz, "Wahai anak kesayanganku, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala mencela Al-Quran sebanyak 2 kali, mencela arak di dalam Al-Quran sebanyak 2 kali. Allah mencela Al-Quran, mencela arak sebanyak 2 kali di dalam Al-Quran. Kemudian Allah mengharamkan pada kali yang ketiga." Artinya arak itu dicela sebanyak 2 kali.
Ketika turunnya ayat ya ayyuhallazina amanu la taqrabus salah wa antum sukara ila akhir ayat, kemudian ketika turunnya ayat yas'alunaka 'anil khamr wal maisir, kedua-dua ayat ini bukan mengharamkan arak tetapi mencela arak. Kali yang ketiga barulah arak diharamkan. Ya ayyuhallazina amanu innamal khamr wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min 'amali syaitan fajtanibuh. Maka kenapa wa inni, kata ayahnya, wa inni akhafu an ahmil al-haqqa 'ala an-nasi jumlatan fayadfa'uhu jumlatan wa yakununa fihi min hadza fitnah. Kata Umar bin Abdul Aziz, aku bimbang kalau aku memaksa kebenaran itu ke atas manusia secara keseluruhannya, jumlatan, secara keseluruhannya, mereka akan menolaknya secara keseluruhannya dan ia akan menjadi fitnah. Kita masuk ke Putrajaya dengan hanya 3 pintu kementerian. Berapa banyak yang kita boleh buat? Berapa banyakkah yang kita boleh laksanakan? Tak banyak, tetapi percayalah insya-Allah dengan kebijaksanaan politik yang penting di dalam era kepimpinan inilah kita berjaya untuk masuk ke Putrajaya dengan penuh taktikal dan strategi yang kita telah rancang begitu lama. Maka insya-Allah kemenangan demi kemenangan akan dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Sewaktu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan la tuftahannal Konstantiniyah fala ni'mal amiru amiruha wa la ni'mal jaishu zalikal jaish. Konstantinopel akan dibuka oleh umat Islam dan sebaik-baik pemimpin yang membuka Konstantinopel, pemimpin itulah sebaik-baik tentera itulah. Ia tidak berlaku pada zaman Nabi, ia tidak berlaku pada zaman sahabat, ia tidak berlaku pada zaman khulafa, tetapi ia berlaku 800 tahun kemudian ketika tentera Islam dipimpin oleh Sultan Muhammad Al-Fatih. Ketika kita bercakap bahawa Putrajaya akan diislamkan sepenuhnya, mungkin ia tidak berlaku pada zaman kita. Pada saat kita berdiri pada hari ini, pada ulang tahun ke-70 tahun penubuhan Parti Islam Malaysia PAS. Tetapi tidak mustahil berlaku 70 tahun kemudian. Itu pun kalau 70 tahun, mungkin 2 kali pilihan raya lagi kita akan mempunyai yang amat berhormat Perdana Menteri daripada Parti Islam Malaysia PAS. Boleh jadi. Sahabat-sahabat yang saya kasih sekalian, yang berikutnya, pengurusi tetap dah janji nak bagi masa lebih kepada saya kerana silap sebut kemarin. Janji ditarik balik. Yang berikutnya saya juga nak menyentuh berkenaan isu muslimat muda yang telah dicadangkan oleh Dewan Pemuda PAS Malaysia. Kerana ini disentuh oleh para perwakilan. Ada orang kata bahawa pemuda nak bersaing dengan muslimat. Wallahi demi Allah, tidak mungkin pemuda nak bersaing dengan muslimat yang merupakan ibu-ibu kami yang telah pun lama dalam perjuangan. Tidak mungkin pemuda nak bersaing dengan muslimat yang merupakan bonda-bonda kami yang telah pun tua di dalam perjuangan, yang telah melalui darah perjuangan ini, yang telah melalui perik pedih dalam perjuangan. Jauh tuan-tuan sekalian. Tidak mungkin untuk bersaing. Bahkan dengan hormat saya menyebut ada perwakilan yang seolah-olah memainkan naratif, membawa naratif seolah-olah nak cari muslimat muda kerana ada agenda-agenda tertentu. Pun tidak begitu. Kalaupun ia tidak dilihat sebagai usul pemuda, kenapa tidak dilihat kepada Dewan Muslimat PAS Kelantan yang juga membawa usul yang sama? Kenapa tidak dilihat kepada sebuah Dewan Muslimat yang daripada negeri yang telah ditadbir 31 tahun yang juga melihat keperluan yang sama? Artinya di sana ada keperluan dan di sana ada hujah. Tetapi apabila ia ditolak, ia telah pun ditolak di muktamar ini, saya minta kepada pemuda-pemuda sekalian berhenti bercakap tentang usul muslimat muda mulai hari ini sehinggalah sampai bila-bila. Jangan bercakap. Tak payah cakaplah. Sebab ia telah ditolak, tak perlu bercakap. Tetapi saya yakin 2 kali pilihan raya paling lambat ia akan ditimbulkan semula kerana 5.7 pengundi muda, juta pengundi muda ini, siapa nak tackle mereka kalau bukan sebuah dewan? Kalau bukan sebuah dewan. 5.7 juta pengundi muda ni, siapa nak tackle mereka? Kalaulah kita kata kita nak tolak idea ni, bagus. Tak apa, tak nak masalah. Tetapi bukan dengan naratif-naratif yang lain, dan pemuda insya-Allah akan menjalankan gerak kerjanya, dan saya mengharapkan supaya muslimat dapat menghantar wakil untuk menyertai unit milenial mengundi muda ini, kerana mungkin kerana banyak agenda yang terpaksa dilaksanakan, kita terlepas pandang untuk nak dihantar wakil muslimat, walaupun surat saya sudah hantar sebelum daripada ini. Walaupun demikian, insya-Allah saya yakin bahawa walaupun usul ini ditolak,
sudah pasti pemerkasaan kepada pengundi muda ini akan diteruskan. Dan kita yakin Amirah yang telah ditubuhkan 10 tahun yang lepas ini akan berjaya untuk menggalas tugas ini dan sama-sama untuk kita tackle undi pengundi muda yang undi 18 tahun ini merupakan undi yang paling kritikal. Berakhirnya muktamar ini dan menjelang pilihan raya umum yang akan datang yang tidak mustahil pilihan raya muktamar ini muktamar yang terakhir menjelang pilihan raya. Undi pengundi muda 5.7 juta ini penentu kepada jatuh bangun kepada sebuah kerajaan. Siru ala barakatillah. Pemuda mengucapkan selamat maju jaya dan insya-Allah kita bertemu lagi di atas muktamar, di Dewan Muktamar, di dalam muktamar kali ke-68 dalam keadaan kita berjaya masuk dengan lebih hebat ke Putrajaya insya-Allah. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Ketua Pemuda yang baru.